أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن والصعب إذا شئت سهلا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. حسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Muslimin sidang Jumaat pada tetamu Allah Subhanahu wa taala sekalian. Insya-Allah pada tengah hari ini, kalau kita tengok pada khutbah yang akan disampaikan, tajuk khutbah kita pada hari ini tajuknya Malaysia Tanah Airku. Ini bersempena dengan kita menyambut Hari Malaysia 16 September, 2 hari yang pas. Jadi hari ini khutbahnya nak ajak kita semua untuk sama-sama kita meningkatkan rasa cinta, rasa sayang dan rasa tanggungjawab untuk kita menjaga negara kita yang telah sama-sama kita bina dan kita kecapi keamanan, kestabilan, ekonomi yang baik. Walau macam-macam cabaran yang kita hadapi, tapi alhamdulillah negara kita sentiasa berkembang dari tahun ke tahun, hari ke hari. Tuan-tuan, kalau mungkin kita ni tenggelam dengan pelbagai isu politik, isu ekonomi dalam negara kita, mungkin isu-isu kemiskinan, kesusahan dan sebagainya, mungkin ramai di kalangan kita rasa macam banyak lagi kekurangan, kesusahan, tak stabil, politik bertelagah macam-macam dalam negara kita. Tapi ala kulli hal, kalau mungkin tuan-tuan biasa keluar ke negara-negara jiran, ke negara-negara umat Islam yang lain, kita mungkin dapat buat perbandingan betapa beruntungnya kita di negara kita yang tercinta ini. Walau di sana ada macam-macam kelemahan, tapi kalau kita bandingkan dengan pelbagai negara jiran yang lain, khususnya negara umat Islam, kita akan rasa alhamdulillah beruntung. Tuan-tuan, kalau kita terlibat dengan misi-misi kemanusiaan, misi-misi kebajikan di lain-lain negara, khususnya negara umat Islam, Allahu Akbar, kita akan rasa macam alhamdulillah, seronok sangat kita dapat duduk di negara Malaysia ini. Dan inilah jasa para ulama, pemimpin-pemimpin yang terdahulu. Walau pelbagai kelemahan yang kita nampak, tapi inilah jasa orang-orang yang terdahulu untuk kita sambung pattern perjuangan nak mempertahankan negara kita ini, dan insya-Allah untuk jadikan negara kita lebih baik. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, bila kita berbicara tentang kita nak jaga negara, jaga keamanan, kita nak negara kita stabil, tak lain dan tak bukan, satu benda yang kita kena kejar ialah keberkatan. Kaya sesebuah negara, banyaknya duit sesebuah negara tak menjamin keamanan. Berapa banyak yang kita tengok negara maju, teknologinya hebat, tapi tak aman, tak sejahtera dan sebagainya. Kerana tak dapat keberkatan daripada Allah Subhanahu wa taala. Barakah benda yang kita tak boleh nilai dengan pandangan material, benda yang nampak depan mata. Sebab tu bila bicara tentang negara, Allah Subhanahu wa taala sebut dalam Al-Quran, walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna 'alaihim barakatin minas samai wal ard. Kalaulah sekiranya penduduk sesuatu kampung, sesuatu negara, sesuatu negeri itu, penduduk dia beriman dan bertakwa pada Allah Subhanahu wa taala, pasti kami akan bukakan seluas-luasnya pintu-pintu keberkatan daripada langit dan juga bumi. Allah akan buka pintu keberkatan, bukan saja pintu keberkatan daripada langit, langit berserta bumi dibukakan kepada sebuah tempat yang penduduknya ada iman dan juga ada takwa.
Oleh sebab itu tuan-tuan sekalian, bila kita bicara soal cinta negara, sayang negara, nak mempertahankan negara, basic yang paling penting kita kena letak, kita kena bina negara kita dengan iman, bina negara kita dengan taqwa. Asas kepada kita nak bina negara mesti asasnya letak pada agama. Kalau kita letak asas nak bina negara, nak majukan negara, cinta negara dengan asas kebendaan, dengan asas ekonomi semata-mata, dengan asas duit semata-mata, dengan asas kita nak tengok infrastruktur saja, bangunan tinggi saja, dia tak akan dapat berkat daripada Allah Subhanahu wa taala. Berkat ni yang kita nak kejar. Berkat inilah keamanan, kemakmuran, kesejahteraan, tak bergaduh, tak macam-macam, sebab Allah Subhanahu wa taala buka pintu keberkatan. Tuan-tuan muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, dalam Al-Quran, dalam khutbah hari ini pun ada didatangkan ayat ini. Allah Subhanahu wa taala sebut dalam surah An-Nahl, wa daraballahu mathalan qaryatan kanat aminatan mutma'innatan ya'tiha rizquha ragadan min kulli makan fakafarat bi an'amillah fa'adhaqaha Allahu libasal ju'i wal khawfi bima kanu yasna'un. Surah An-Nahl ayat 112. Kalau tuan-tuan tengah buka Quran tu kan, buka handset masing-masing tu, buka surah An-Nahl ayat 112. Allah Subhanahu wa taala buat perumpamaan dalam masalah jaga negara, dalam masalah nak bina negara. Allah Subhanahu wa taala buat perumpamaan, wa daraballahu mathala, dan Allah mendatangkan satu perumpamaan. Qaryatan kanat aminatan mutma'innatan ya'tiha rizquha ragadan min kulli makan. Allah buat satu perumpamaan, satu contoh sebuah negara, tempat, qaryah ni kampung, tempat negara yang mana negara tersebut dulunya aman, tenteram, aman, damai, tenteram, tak ada pergaduhan, mutmainnah, tenang, sejahtera, hidup tenang. Ya'tiha rizquha ragadan min kulli makan. Datang pada negara tersebut rezeki yang melimpah ruah, yang mewah, datang daripada segenap penjuru. Satu negara yang datang mewah rezekinya, orang ini mewah, hidupnya senang, datang daripada segenap penjuru. Fakafarat bi an'amillah, maka penduduk negara tersebut akhirnya mereka ini kufur dengan nikmat-nikmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Dah dapat nikmat, kufur dengan Allah. Bila ditawarkan hidayah Islam kepada mereka, mereka tolak hidayah Islam, kufur dengan nikmat Allah. Fa'adzaqaha Allahu libasal ju' wal khawfi bima kanu yasna'un. Maka Allah Subhanahu wa taala menimpakan kepada mereka libasal ju', kelaparan dan juga ketakutan. Allah guna perkataan libas. Libas ni pakaian. Pakaian, libas. Libas al-ju', pakaian kelaparan, kebuluran, pakaian ketakutan. Maknanya apa tuan-tuan? Kelaparan tu segenap penjuru, lapar, kebulu sungguh. Macam pakaian segenap penjuru, takut segenap penjuru. Bima kanu yasna'un, disebabkan apa yang mereka buat. Ayat ni kalau kita rujuk tafsir Imam At-Tabari dan macam-macam ulama tafsir yang lain, dia sebut qaryah ni, negara yang dimaksudkan dalam ayat ni ialah Makkah Al-Mukarramah. Makkah Al-Mukarramah, Makkah Al-Mukarramah dulunya sebuah negara yang aman damai, negara yang cukup aman. Kan kalau tuan-tuan baca surah Wat-Tini Waz-Zaitun wa Turi Sinin wa hadzal baladil amin. Kan Wat-Tin, surah At-Tin yang kita baca kan, wa hadzal baladil amin. Inilah sebuah negara yang negara tersebut negara yang aman damai, negara yang penuh dengan kemakmuran, orangnya gemuk-gemuk, orangnya sehat-sehat, penuh dengan aman damai, rezeki banyak. Selepas Nabi SAW ajak mereka pada Islam, tuan-tuan semua tahu penentangan musyrikin Quraisy pada Nabi SAW, sampai Nabi diboikot, ditentang cukup. Mereka ingkar dengan nikmat daripada Allah. Allah dah bagi macam-macam pada orang Mekah, tiba-tiba mereka ingkar dengan nikmat Allah, tak nak ikut Nabi SAW. Sampai Nabi SAW terpaksa berhijrah ke Madinah, bina negara di Madinah.
tak berjaya lagi nak bina negara di tanah tumpah air dia sendiri. Mereka halau Nabi dan para sahabat, mereka bunuh Nabi para sahabat, sampai Nabi terpaksa bawa diri ke kota Madinah Al-Munawwarah. Tuan-tuan sekalian, akhirnya selepas mereka tolak Nabi, tolak Islam, Allah Subhanahu wa taala timpakan ujian yang cukup berat pada orang Mekah. Tuan-tuan, Mekah pernah dilanda oleh kebuluran yang cukup takut, ketakutan yang cukup hebat. Orang Mekah sampai ke bulu sampai terpaksa makan ilhiz, terpaksa makan kulit unta yang dicampur dengan darah. Makan kulit unta, gandum, terputus bekalan makanan. Kita ni panjang tuan-tuan sekalian, bila mana salah seorang pembesar ataupun Raja An-Najd, seorang sahabat namanya Sumamah bin Usal radhiyallahu anhu. Sumamah bin Usal ni kisah masuk Islam dia panjang. Asalnya lawan Nabi, dia bunuh para sahabat. Kemudian Nabi SAW dapat tangkap dia, ikat di tiang dalam Masjid An-Nabawi. Ini cerita panjang. Diikat dalam tiang Masjid An-Nabawi, 3 hari kena ikat. Selepas Nabi SAW layan cukup baik, akhirnya lepas 3 hari Sumamah bin Usal masuk Islam. Lepas dia masuk Islam, dia pergi ke Mekah nak buat umrah. Sampai di Mekah, dialah orang pertama, orang Islam yang pertama buat umrah sebelum mana Islam berjaya menguasai kota Mekah. Sebab dia Raja An-Najd. Dia pergi ke Mekah, dia buat umrah. Orang musyrikin Mekah cukup marah dengan dia. Sebab apa? Dia buat umrah cara Islam, bukan cara yang telah disesatkan, bukan cara sembah berhala. Sampai di kota Mekah, akhirnya orang Mekah lawan dia. Orang Mekah nak bunuh dia, tapi tak boleh bunuh dia pasal apa? Sebab dia raja. Dan negara dia, kawasan Yamamah di kawasan Bani Hanif tu tempat memberi bekalan gandum, pembekal gandum utama kepada negeri Mekah. Ni Yamamah di kawasan An-Najd. Dia raja. Bila dia balik, dia kata apa? Wahai penduduk Mekah, aku ni raja Yamamah. Aku tak akan lepas walau sebiji gandum pada orang Quraisy. Dia balik ke Mekah, dia balik ke Yamamah, dia buat sungguh, dia buat embargo. Dia potong bekalan gandum tak masuk ke Mekah, sampai orang Mekah kebuluh habis. Terpaksa makan kulit unta, kulit kayu, kebuluh habis. Dalam masa yang sama, mereka ini diganggu, takut dengan Sariyah ataupun tentera-tentera daripada Madinah. Selepas kekalahan demi kekalahan, tentera musyrikin Quraisy, orang musyrikin bukan saja kebuluh, kelaparan, malah mereka ni takut, diserang bila-bila masa, sampai tahap tu sekali. Fakafarat bi an'amillah fa'adzaqaha Allahu libasal ju' wal khauf. Disebabkan apa yang mereka buat. Tuan-tuan sekalian, akhirnya diorang menghantar surat kepada Nabi SAW. Musyrikin Quraisy hantar surat, wahai Rasulullah, wahai Muhammad, kamu menyeru kepada silaturrahim, kamu bunuh orang Islam, bunuh ayah-ayah kami dengan pedang, dan bunuh anak-anak kami dengan kebuluran. Muhammad, kalau boleh minta hantar surat pada Yamamah, hantar surat pada Sumamah bin Usal, minta dia bawa masuk balik gandum-gandum. Akhirnya Sumamah dengar arahan Nabi SAW, lepaskan balik, masuk balik gandum dalam kota Mekah. Nak cerita tuan-tuan sekalian, bagaimana mereka ni sebuah negara yang aman damai, akhirnya terpaksa kebulu, penuh dengan ketakutan hasil kerana ingkar arahan Allah Subhanahu wa taala. Tak nak laksanakan apa yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan. Tak patuh dengan Quran, tak patuh dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Keadaan yang sama tak mustahil boleh berlaku dalam negara kita, tuan-tuan sekalian. Kalau kita tak jaga betul-betul, pasak betul-betul negara kita dengan Quran, dengan sunnah, letakkan Islam di tempat yang paling tinggi. Kalau kita tak buat betul-betul, tak jaga betul-betul negara kita ini, ulama-ulama terdahulu, pejuang-pejuang kemerdekaan terdahulu telah memperjuangkan negara kita ini, membebaskan negara kita, bebaskan jasad negara kita daripada penjajahan. Kini tinggal lagi kita untuk sambung baton perjuangan ulama terdahulu nak membebaskan roh kita daripada penjajahan. Dah suruh. Saya rasa tuan-tuan sekalian, mudah-mudahan insya-Allah ada lagi 5 minit. Mudah-mudahan insya-Allah hari ini tuan-tuan sekalian kita sama-sama dapat tanamkan rasa cinta pada negara kita, insya-Allah. Rasa cinta pada pada keamanan, kesejahteraan ini, insya-Allah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kebaikan. Oh, 5 minit. Jadi insya-Allah tuan-tuan sekalian, untuk yang terakhir ni, insya-Allah hari ini kita akan dengar khutbah berkenaan dengan hari 16 September ini, hari Malaysia ini, insya-Allah.
Dan tuan-tuan sekalian, saya mewakili pihak masjid minta saya sampaikan kepada tuan-tuan, sekarang ni keuangan masjid agak kritikal. Dulu tuan-tuan tak nampak tong tengah jalan. Kali ini masjid terpaksa letakkan tong tengah jalan. Sebab apa? Sebab kita nak hidupkan masjid kita ini, tuan-tuan sekalian. Program-program banyak kita nak laksanakan. Mungkin ramai di kalangan kita yang terkesan dengan pandemik COVID-19. Baru lepas PKP, masih PKP, macam-macam. Nak bagi ke masjid pun berkira-kira kan. Dulu boleh bagi RM50, sekarang ni kita boleh bagi RM10, kadang-kadang RM1 je kan, untuk masjid. Tapi tuan-tuan sekalian, yakinlah, in tansurullaha yansurkum wa yutsabbit aqdamakum. Kalau kamu tolong agama Allah, Allah akan tolong kamu. Oh, yang belakang. Minta Ustaz Wahyat minta, Nazir kita minta, sahabat-sahabat yang di belakang boleh naik atas. Atas banyak lagi kosong. Atas banyak lagi kosong, naik atas. Jangan kita jadi kelam kabut kat belakang tu. Atas banyak lagi kosong, tangga di belah kanan dewan tu, insya-Allah boleh naik atas. Penuhkan kawasan di atas, jaga SOP kita, jaga penjarakan kita. Sekarang ni yang paling cemerlang ialah masjid lah. Mana-mana tempat kita pergi pun yang paling cemerlang jaga SOP masjid. Contoh yang cukup baik. Mana-mana kita pergi paling cemerlang masjid. Subhanallah, contoh terbaik di kalangan umat Islam kita. Itu tuan-tuan sekalian, saya nak sebutkan tadi, kalau kita tolong agama Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala akan tolong kita. Kita nak bangkit balik selepas COVID-19 ni, rezeki tak masuk, nak angkat balik bisnes, ada orang kena buang kerja, ada orang baru start kerja. Wallahu fi aunil 'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhihi, kata Nabi. Allah akan tolong seorang hamba selagi mana hambanya itu tolong hambanya yang lain. Allah akan tolong kita kalau kita tolong orang. Ini konsep dalam Islam. If you help me, Allah will help you. Kita biasa guna if you help me, I will help you. Kan? Kau tolong aku hari ni, aku tolong kau esok. Tak, Islam, kalau kita tolong orang, Allah akan tolong kita. Insya-Allah. Tabung-tabung yang ada itulah punca rezeki kita, insya-Allah. Kan kadang-kadang rezeki kita, jangan kita sebut rezeki dapat duit ni kan. Kita bagi kat masjid RM50, tiba-tiba meniaga hari ni tak untung. Mana tadi kata RM50 dapat pula tiba balik, kok dapatlah 100 hari ni. Allah bagi kita, bagi RM50, insya-Allah. Rezeki macam-macam cara Allah bagi kesihatan. Kalaulah dengan takdir Allah Subhanahu wa taala, Allah boleh bagi kita ni dijangkiti. Nauzubillahi min zalik. Kalau dengan takdir Allah kita boleh dijangkiti tiba-tiba dengan asbab kebaikan kita, Allah Subhanahu wa taala jauhkan kita daripada sebarang punca penyakit. Kita, anak isteri kita, keluarga kita, kita boleh terdedah bila-bila masa saja. Kluster Siva Gangga pun tak habis lagi. Dan masih lagi macam-macam sekarang kluster-kluster yang ada. Kalau nak sampai bila-bila masa boleh sampai. Tapi Allah Subhanahu wa taala jaga lagi kita dengan asbab mungkin kebaikan kita, insya-Allah. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, sama-sama kita tolong kan masjid kita ni, insya-Allah, untuk lebih diimarahkan lagi. Sekarang ni masjid baru start panggil ustaz-ustaz untuk kuliah. Dulu lama stop. Saya pun tak boleh khutbah kat sini. Kan? Pasal apa? Sebab masjid nak jimat. Kalau panggil ustaz-ustaz terpaksa kena bayar sagu hati dan sebagainya. Jadi panggil masjid stop dulu, sebab apa? Tak ada duit. Jadi, tapi kita yakin insya-Allah masjid ni Allah Subhanahu wa taala jaga. Tapi Allah Subhanahu wa taala jaga menerusi hamba-hambanya yang soleh. Insya-Allah kitalah hamba-hambanya itu, tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Masjid banyak lagi katanya ada projek ekonomi di hadapan, macam-macam kita nak buat. Ini semua daripada berkat, daripada pertolongan kita semua, insya-Allah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jaga kita semua, insya-Allah. Wallahu a'lam. Jazakumullahu khairal jazaa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.